Selamat sejahtera, kami dari kumpulan 1 dan akan membentangkan kesan positif dan negatif yang ditinggalkan oleh pihak penjajah di tanah Melayu dan Borneo serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat dan pentadbiran di Malaysia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Katrina Thomas Nidol akan membentangkan bahagian pengenalan. Secara ringkas saja, Tanah Melayu atau Malaya kini dikenali sebagai Semenanjung Tanah Melayu yang terdiri daripada 11 buah negeri termasuk Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Walaupun Tanah Melayu telah mengalami perubahan nama, namun ia tetap mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Penjajahan Tanah Melayu berlaku didorong oleh pelbagai faktor seperti penyebaran agama, faktor geografi, penguasaan rempah ratus, biji timah, dan banyak lagi faktor lain. Oleh sebab itu, banyak kuasa-kuasa asing yang telah menjajah Tanah Melayu, antaranya Portugis, Belanda, British, dan Jepun. Seterusnya, penjajahan pertama Tanah Melayu bermula dengan penjajahan Portugis pada tahun 1511. Tidak lama kemudian, Kepulauan Tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641 sehingga 1824. Tidak berhenti di situ, Tanah Melayu kemudian dikuasai oleh British. Seterusnya, penjajahan Jepun ke atas Tanah Melayu bermula pada tahun 1941. Dan tahun 1946, Borneo dijadikan tanah jajahan British melalui Perjanjian Kompeni Berpiagam Borneo Utara atau KBBO. Selepas suatu tempo, terjadilah gerakan awal nasional dan gagasan Malaysia diperkenalkan pada tahun 1961. Gagasan tersebut hasil dari idea Tunku Abdul Rahman Al-Hajj. Untungnya suatu pemufakatan daripada gagasan tersebut dicapai dan kemerdekaan diisytiharkan kepada Sabah melalui Malaysia pada 16 September 1963. Salam sejahtera, nama saya Quinta He. Saya akan membentangkan tentang penjajahan Barat di Tanah Melayu dan Borneo dalam meninggalkan beberapa kesan positif dan implikasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan pentadbiran di Tanah Melayu dan Borneo. Kesan penjajahan Barat telah membawa sistem pendidikan moden dan juga memperkenalkan sekolah-sekolah dan universiti dengan kurikulum yang lebih terstruktur di Tanah Melayu dan Borneo. Sebagai contoh, penjajahan Barat telah mewujudkan 5 jenis aliran sekolah pada zaman pemerintahannya, iaitu Sekolah Vernakular Melayu, Vernakular Cina, Vernakular Tamil, Sekolah Agama Islam, dan Vernakular Inggeris. Ini memberi peluang kepada rakyat tempatan untuk mendapatkan pendidikan formal yang lebih baik dan membawa kepada penyebaran pendidikan moden, peningkatan kadar celik huruf, dan pemerolehan pengetahuan dan kemahiran baharu oleh penduduk tempatan Tanah Melayu dan Borneo. Sistem pendidikan Barat di Tanah Melayu dan Borneo yang merangkumi sekolah vernakular telah memberi implikasi yang besar terhadap kepentingan kaum. Hal ini kerana sekolah vernakular dapat mengekalkan dan mempertahankan bahasa ibunda sesuatu kaum dan etnik. Selain itu, sumber manusia yang berkualiti tinggi, pendidikan yang baik, memberikan pengetahuan dan kemahiran untuk menghadapi cabaran global dan memajukan pembangunan ekonomi. Akhirnya, peningkatan taraf hidup. Penjajahan Barat terhadap sistem pendidikan Tanah Melayu dan Borneo dapat menyediakan peluang pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat Tanah Melayu dan Borneo untuk mengembangkan potensi penuh mereka. Sekian daripada saya. Saya Lisa Michelle Anak Sabri, nombor matriks BB22110557, akan menerangkan tentang kesan positif dan implikasi penjajahan Barat yang berlaku di Tanah Melayu dan Borneo. Kesan positif penjajahan Barat yang berlaku di Tanah Melayu dan Borneo menyebabkan wujudnya dualisme, iaitu sivil dan syariah. Hal ini menyebabkan perubahan sistem pentadbiran, pemerintahan serta perundangan. Sebelum dijajah, Tanah Melayu diperintah oleh Raja dan Sultan secara mutlak melalui sistem monarki, dan selepas dijajah, berlaku penghakisan kuasa Sultan dan pembesar di Tanah Melayu. Undang-Undang Persekutuan membataskan kuasa Mahkamah Syariah dan dikeluarkan daripada hierarki Mahkamah Persekutuan dan diletakkan di bawah kuasa negeri. Undang-Undang British digunakan sepenuhnya di Mahkamah Sivil. Undang-Undang Islam dihadkan bidang kuasanya kepada bidang kekeluargaan, pewarisan dan kesalahan jenayah yang amat terhad. Raja Melayu sebagai Ketua Agama Islam mempunyai kuasa yang terhad meliputi bidang agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Rumusannya, undang-undang menyediakan kerangka hukum untuk melindungi hak asasi manusia.
Dalam konteks Tanah Melayu, ini termasuk hak-hak individu berdasarkan perlembagaan seperti kebebasan beragama, kebebasan bersuara dan hak atas pendidikan. Oleh itu, masyarakat dan negara dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni tanpa diskriminasi dan penindasan. Sekian. Salam sejahtera, nama saya Sutingi. Saya akan membentangkan kesan dan implikasi penjajahan Barat yang berlaku di Tanah Melayu dan Borneo dalam bidang ekonomi. Penjajah Barat memperluas dan membangunkan sektor-sektor seperti pertanian, pengembangan, perdagangan, dan mencipta peluang pekerjaan serta meningkatkan pendapatan di kalangan penduduk setempat. Hal ini kerana mewujudkan ekonomi tradisional yang bertujuan untuk hasilkan tanaman padi bagi penduduk bertempatan di pantai timur dan tanaman ekspor di pantai barat kepada kegiatan ekonomi berorientasikan ekspor seperti barangan getah, biji timah, dan kelapa sawit. Hal ini membawa kemakmuran ekonomi tertentu kepada kawasan tersebut. Seterusnya, ekonomi berorientasikan ekspor ini juga membawa pelaburan modal asing yang membantu memodernkan infrastruktur dan teknologi di kawasan tersebut. Selain itu, penjajah Barat juga membawa perubahan dalam sektor perindustrian dengan memperkenalkan industri-industri seperti pengolahan getah dan pengolahan kelapa sawit. Penjajahan Barat telah membangunkan sistem pengangkutan moden yang dapat memberikan manfaat penting kepada ekonomi di Tanah Melayu dan Borneo. Hal ini demikian kerana pengangkutan yang lebih lancar dan efisien dapat membantu meningkatkan produktiviti dan kecekapan dalam perdagangan dan perniagaan. Mereka membina jaringan jalan raya dan rel kereta api yang menghubungkan pelbagai kawasan, memudahkan pengangkutan barangan dan mengembangkan perdagangan antara kawasan tersebut. Penjajahan Barat memperkenalkan konsep pembangunan ekonomi dan memperluaskan sektor ekonomi seperti pertanian, pengembangan, dan perdagangan. Mereka membawa teknologi yang baru, kaedah pengeluaran yang canggih, dan membantu meningkatkan akses ke pasaran antarabangsa. Hal ini membawa kepada perkembangan ekonomi yang berterusan dan memajukan Malaysia sebagai negara perindustrian. Sekian, terima kasih. Saya Ong Sean Jeng dan hari ini saya akan membentangkan kesan positif dan implikasi yang ditinggal oleh pihak penjajah Barat di Tanah Melayu dan Borneo. Kesan positifnya adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang pertama adalah pembinaan jalan raya. Hal ini dikatakan demikian kerana Jabatan Kerja Raya mengambil berat pembinaan besarnya terhadap penyelenggaraan dan pembinaan jalan raya sehingga akhir abad ke-19. Jalan raya merupakan sistem pengangkutan yang penting dalam mempercepatkan perkembangan negara dan memudahkan penduduk di seluruh negara. Ia telah menghubungkan banyak kawasan dan memberi banyak kemudahan kepada penduduknya. Sebagai contoh, Jabatan Kerja Raya mula pembinaan jalan di negeri-negeri Selat dan sebanyak 591 batu jarak jalan diselenggarakan oleh Jabatan Kerja Rakyat. Okey, di samping itu, pembinaan sistem pengangkutan seperti landasan kereta api. Dengan tujuan ini, pembinaan landasan kereta api pertama di Tanah Melayu telah dibina dari Taiping ke Port Vale dengan mengeksportkan bahan mentah dari Tanah Melayu ke wilayah British. Manakala di Sarawak, landasan kereta api dibina dari Kuching ke Batu Sepuluh dan di Sabah, landasannya dibina dari Western ke Jesselton. Tujuan pembinaan landasan kereta api di Sabah dan Sarawak adalah untuk penghantaran hasil tanah seperti sawah padi dan lada hitam kepada British. Justeru, landasan kereta api tersebut masih diguna sekarang. Dan akhir sekali ialah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pembangunan infrastruktur yang ditinggal oleh penjajah British. Penjajah British memperkenalkan sekolah kepada warga British yang tinggal di Tanah Melayu. Contoh, pada tahun 1816, British telah memperkenalkan sekolah Pening Free di Pulau Pinang dan mengajar kemahiran membaca, menulis dan mengira. Dengan itu, wujudnya sekolah vernacular Melayu, Cina dan Tamil. Perkembangan ini telah mencetus kesan positif kepada sistem pendidikan moden di Malaysia. Pada hari ini, terdapat sebanyak 10,220 buah sekolah, termasuk sekolah rendah dan menengah, telah dibina di Malaysia. Dengan jumlah sekolah ini, warga negara dapat peluang untuk melanjutkan pembelajaran awal. Oleh itu, ia telah memberi kesan positif kepada Malaysia.
Seterusnya, saya akan membentangkan kesan negatif semasa berlakunya penjajahan Barat di Tanah Melayu dan juga Borneo. Kesan pertama yang dapat dilihat apabila kerajaan kolonial British mengeksploitasi sumber asli di Tanah Melayu dan juga Borneo, seperti biji timah dan getah, untuk kepentingan Empire British itu sendiri. Semasa penjajahan Barat di Tanah Melayu dan Borneo, eksploitasi sumber merupakan aspek penting dalam dasar ekonomi kolonial di Barat. Terdapat beberapa contoh utama eksploitasi sumber yang berlaku di Tanah Melayu dan juga Borneo ketika penjajahan Barat di Tanah Melayu dan juga Borneo. Antara contoh eksploitasi sumber yang berlaku di Malaysia dan Borneo adalah pengambil alihan sumber getah asli. Penjajah British memperkenalkan ladang getah berskala besar dan menubuhkan sistem pengeluaran getah di Tanah Melayu, terutamanya tanah orang asli. Tanah orang asli sering diambil alih untuk penanaman getah, menyebabkan perpindahan masyarakat tempatan dan gangguan ekonomi tradisional di Tanah Melayu dan juga Borneo. Seterusnya adalah British memperkenalkan sistem pelombangan biji timah. Setelah menjajah Tanah Melayu di Malaysia, mereka memperkenalkan teknik dan infrastruktur pelombangan moden yang membawa kepada pengembangan pengeluaran biji timah. Hal ini dapat dilihat apabila British memainkan peran yang penting dalam pembangunan industri pelombangan biji timah di Malaysia, khususnya di negeri Perak dan Selangor. Sehubungan dengan itu, kuasa Barat juga telah mengambil alih bahagian ladang pertanian. Hal ini dikatakan demikian kerana kuasa penjajah di Tanah Melayu lebih menggalakkan penubuhan ladang pertanian berskala besar, terutamanya tanaman seperti getah, kelapa sawit dan juga biji kopi. Pemilik ladang Eropah memperoleh Tanah Melayu yang luas selalunya melalui paksaan dan menggunakan tenaga buruh yang murah, termasuk pekerja Inden dan buruh migran, untuk mengusahakan tanaman-tanaman ini. Hal ini telah menyebabkan berlakunya kemerosotan sumber ladang pertanian di Tanah Melayu dan juga Borneo. Dan akhir sekali, mengambil alih sumber mineral. Penjajahan Barat di Malaysia dan Borneo melibatkan pengekstrakan pelbagai sumber mineral di Tanah Melayu dan juga Tanah Borneo. Selain daripada pelombangan biji timah, terdapat operasi penting yang menyasarkan mineral lain seperti arang, batu, emas dan bauksit di tanah-tanah Melayu. Kesan penjajahan Barat terhadap Tanah Melayu dan Borneo akan membawa kepada 3 kesan, dan saya akan membentangkan kesan yang terakhir, iaitu kesan kedatangan China dan India ke Tanah Melayu dan Borneo. Kesan yang pertama adalah merujuk kepada menarik peluang pekerjaan penduduk Tanah Melayu. Kemasukan India dan China ini menyebabkan peluang pekerjaan di Tanah Melayu adalah semakin berkurangan. Hal ini dapat dibuktikan apabila berlaku perubahan pemilikan lombong yang menyebabkan penduduk Tanah Melayu mempunyai pekerjaan yang kurang. Ini juga dapat dilihat apabila pemilikan lombong yang telah dimonopoli oleh kuasa asing, contohnya China dan Melayu. Dan ini menyebabkan orang Melayu pada ketika itu kurang terdedah dengan ekonomi perdagangan, dan kita juga dapat melihat bagaimana ekonomi perdagangan yang dikuasai oleh China adalah berkembang pesat manakala Melayu tertinggalan dalam keadaan ekonomi. Kesan yang kedua adalah daerah-daerah pentempatan dan pengkelasan kaum mengikut fungsi yang wujud sehingga pada hari ini. Seperti kita tahu, pada zaman penjajahan British telah berlaku satu dasar, iaitu pecah dan perintah, yang menyebabkan kaum-kaum Cina dan India telah dipecahkan mengikut kawasan dan fungsi. Kita melihat Melayu telah diletakkan di kawasan desa tradisional, manakala kaum Cina telah diletakkan di kawasan bandar dan juga moden. Kaum India telah diletakkan di ladang. Hal ini menyebabkan perpaduan sukar dipupuk kerana tidak berlaku interaksi antara setiap kaum, dan ini menyukarkan mereka memahami satu budaya masing-masing. Ini menyebabkan jurang budaya yang berlaku dan kaum tidak dapat menerima perbezaan kaum antara satu sama lain, dan ini dapat dilihat sehingga hari ini. Kesan negatif terakhir kedatangan China dan India ialah masalah sosial. Masalah sosial seperti kongsi gelap telah berlaku pada zaman itu, menyebabkan perpaduan Tanah Melayu adalah lemah. Konflik yang berlaku ketika itu apabila perebutan hak milik lombong yang menyebabkan satu perang yang telah wujud, iaitu Perang Larut. Perang Larut ini telah berlaku selama 13 tahun dan dia telah menimbulkan banyak masalah kepada Tanah Melayu. Contohnya, perang ini menyebabkan suasana yang genting dan perpaduan menjadi sangat-sangat lemah ketika itu. Dilihat juga sepanjang zaman penjajahan berlaku masalah sosial yang lain, contohnya masalah ketagihan arak, dan ini menyebabkan banyak jenayah telah dilakukan ketika mabuk. Jelaslah menunjukkan bahawa kedatangan China dan India ke Tanah Melayu dan Borneo menyebabkan masalah sosial yang mungkin berleluasa sehingga hari ini. Sekian, terima kasih daripada saya, dan saya teruskan kepada rakan pembentang saya yang seterusnya. Saya akan membentangkan kesan yang seterusnya, iaitu kesan terhadap bahasa Melayu. Sebelum kedatangan penjajah Barat ke Tanah Melayu dan Borneo, penggunaan bahasa Melayu merupakan satu-satunya bahasa perantaraan dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu, serta ia juga digunakan dalam pusat pentadbiran dan pendidikan. Selepas penjajahan Barat ke Tanah Melayu dan Borneo, penggunaan bahasa Inggeris semakin tersebar ke seluruh kawasan yang sudah dijajah.
Status bahasa Melayu tidak lagi dihormati kerana nilainya jatuh. Semua ini berlaku kerana penggunaan bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama dari aspek pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Isu ini berlarutan sehingga kini di Malaysia di mana golongan yang kurang penguasaan terhadap bahasa Inggeris mempunyai peluang yang tipis dari segi bidang pekerjaan dan untuk melanjutkan pendidikan berbanding dengan golongan yang menguasai bahasa tersebut. Perbezaan kelas dan golongan ini mungkin akan menimbulkan konflik yang lain seperti kesalahfahaman dari segi perkauman, etnik, agama, ideologi dan lain-lain. Meskipun penggunaan bahasa Melayu masih berlarutan sehingga kini, namun dalam bidang pekerjaan dan pendidikan seringkali memerlukan pengetahuan dan penguasaan dalam bahasa Inggeris, kurang-kurangnya pada tahap boleh membaca dan menulis. Ini seakan-akan menampakkan bahawa penguasaan bahasa Inggeris adalah lebih penting daripada penggunaan bahasa Melayu sendiri. Secara keseluruhannya, penguasaan bahasa Inggeris pada masa kini lebih dianggap bernilai dan berkualiti dari aspek memenuhi kualiti pekerja dan juga meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Oleh itu, agak tidak adil apabila kita berada di negara kita Malaysia yang menggunakan penggunaan bahasa rasmi iaitu Malaysia, namun masih memerlukan kelayakan seperti pengetahuan dalam bahasa asing iaitu bahasa Inggeris. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sarwina binti Wira. Saya akan membentangkan kesimpulan. Secara keseluruhannya, penjajahan British di Tanah Melayu dan Borneo memberi kesan positif dalam bidang pendidikan, perundangan, ekonomi dan infrastruktur. Namun, terdapat kesan negatif seperti penindasan politik dan ekonomi, pengaruh budaya dan perpecahan dalam pendidikan. Walaupun pembangunan positif seperti sistem pendidikan moden dan pembukaan peluang perniagaan, penjajahan juga merampas sumber alam dan mengancam identiti tempatan. Perpecahan dalam sistem pendidikan juga menyebabkan pengasingan kaum. Tahukah anda bahawa pembinaan infrastruktur sebenarnya adalah untuk memudahkan pihak British memindahkan bahan mentah seperti biji timah ke negara mereka. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa satu kesan yang positif kepada masyarakat tempatan sebenarnya membawa sejuta kebaikan kepada pihak British semasa zaman penjajahan tersebut. Oleh itu, penting untuk kita belajar dari sejarah ini dan memastikan pembangunan yang adil serta menjaga identiti dan budaya tempatan. Dengan penghayatan sejarah, negara boleh maju ke arah yang lebih baik dengan keadilan dan keharmonian. Sekian, terima kasih.